أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah nikmat-nikmat dan menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengisi ruangan antara Maghrib dan Isyak pada malam ini, kuliah Masjid Abidin akan membawa kita ataupun wadah sama-sama kita merenungi beberapa perkara mengenai urusan agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terdahulu, di celah-celah kuliah yang kosong, kita mengisi beberapa perkara yang kita perlu tahu berkenaan dengan asas-asas atau perkara-perkara dasar dalam agama kita dan juga perkara-perkara dasar yang membentuk pemikiran kita dan tanggapan kita terhadap dunia ataupun tanggapan kita terhadap alam ini, yang mungkin kalau ikut istilah yang lebih tepat kita sebut pandangan alam kita lah. Kita telah sentuh beberapa perkara mengenai bagaimana kita melihat kehidupan dunia ini dan juga bagaimana kita menanggapi alam ini, dan juga bagaimana kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita dalam mengharungi kehidupan ini. Jadi kita telah bicara tentang asas-asas tauhid, asas-asas pegangan kita, dan juga apakah perkara-perkara secara umumnya yang merupakan fardu ain atau kewajipan aini bagi kita untuk kita selesaikan di dunia ini. Dan selepas itu kita menumpukan atau memerhatikan tentang ibadah kita setelah kita melalui atau mempelajari ilmu-ilmu fardu ain yang merupakan kewajipan aini bagi kita, setiap individu di kalangan kita. Dan kita juga telah membicarakan berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik ataupun
menjedarkan hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Yang pertama yang pernah kita bicara dulu berkenaan dengan intibah, iaitu hati mula sedar bahawa nikmat-nikmat yang kita nikmati ini, yang kita peroleh ini, sudah tentu ada yang memberinya. Bukan dia datang dengan sendiri, bukan dia datang secara tabi'i, tetapi ada yang memberikan kita nikmat. Dan kadang-kadang nikmat-nikmat yang kita dapat itu terkadang di luar daripada usaha kita. Contohnya, kita banyak diselamatkan oleh Allah daripada bencana-bencana. Padahal dengan kelalaian kita berhak untuk dilanda bencana itu. Tapi diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita dapat rezeki bukan dengan usaha kita, atau usaha kita itu tidak sepadan dengan pemberian rezeki daripada Allah SWT. Jadi perkara-perkara tersebut pada sesetengah orang yang dipilih oleh Allah membuka pintu hatinya untuk kembali kepada Allah, atau apa yang diistilahkan dalam bagi pada ulama tasawuf adalah intibah al-qalbi. Hati itu cenderung ataupun tertarik untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyedari nikmat-nikmat, menyedari tentang hari-hari pembalasan, bagaimana masa depan kita di akhirat dan sebagainya. Kemudian apabila nak mendirikan ibadah, nak mendekatkan diri kepada Allah, hati kita mula terfikir tentang dosa-dosa, kesilapan-kesilapan lalu yang telah kita lakukan. Maka perlu kita bertaubat kepada semua itu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita dan menggolongkan kita dalam golongan orang yang bertaubat, yang diterima taubatnya sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab tu kalau kita baca kisah Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, apa yang dia doakan, apa yang beliau doakan kepada murid-murid beliau, bukanlah bukanlah jadi seorang ulama, bukanlah jadi seorang wali, atau bukanlah jadi seorang pemerintah, pembesar dan sebagainya. Apa yang dia doakan adalah lebih kurang dalam bahasa kita, ya Allah, jangan matikan murid-muridku sebelum mereka sampai kepada maqam taubah. Kerana orang yang diterima taubatnya itu ialah orang yang berjaya di akhirat. Dan kemudian setelah kita bertaubat, kita mula sedar bahawa bagaimana kita nak mendirikan ibadah sedangkan kita ini masih kurang ilmu. Tak tahu nak sembahyang, tak tahu, bukan kita lah, adalah orang-orang lain ataupun kita sendiri. Macam mana kita nak mendirikan solat, macam mana kita nak menunaikan zakat, hukum hakam dan sebagainya. Maka kita mula belajar ilmu fardu ain. Dan tidak ada lain tujuan kita belajar ilmu fardu ain ini melainkan untuk kita beramal dan menjadi orang yang soleh. Bukan kita belajar ilmu tadi supaya kita dikenali, supaya kita dimasyhurkan dengan kealiman. Dan bukanlah kita belajar ilmu tadi bukan sebagai senjata untuk perdebatan. Dan bukanlah kita belajar ilmu tadi tidak ada lain melainkan kepentingan diri kita berkenaan atau berkaitan dengan duniawi. Kita belajar untuk kita beramal dengan betul, dengan tepat. Apa yang diistilahkan oleh guru kami, al-ilmu amaliyah wal amal ilmiyah, iaitu berilmu untuk diamalkan dan beramal dengan penuh keilmuan. Maka dua sifat itu sangat besar bagi kita, iaitu kita belajar ini tidak ada lain melainkan untuk kita amalkan tujuan kita, dan juga kita beramal dengan penuh dasar keilmuan. Kita belajar apa yang kita amalkan, kita tahu apa yang kita amalkan. Dan apabila ada tempat-tempat
yang kita dilanda kejahilan, kita akan bertemu dengan orang yang lebih tahu, yang lebih alim untuk memperbetulkan kesilapan kita. Dan seterusnya, setelah kita melalui berbagai halangan-halangan itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu membawa beberapa perkara berkenaan dengan perkara yang menghalang kita menjadi atau tergolong dalam golongan orang yang beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, atau disebut sebagai Al-Abidin. Masjid kita ni lah Masjid Abidin tau. Nak jadi orang yang beribadah, yang ini mematuhi titah perintah Allah SWT dan banyak menekuni atau menumpukan kepada kehidupan beribadah. Dan suka kita jelaskan lagi bahawa bila kita sebut ibadah, janganlah datang ataupun hadir dalam fikiran kita bahawa kita duduk rumah, dok gerak, sembayang. Bukan macam itulah. Sebab kerja kita ibadah. Ada seorang syekh di Mesir dulu, nama dia almarhum Syekh Taharayan. Apabila almarhum baca, kalau tak silap saya, kitab hadis 40 berkenaan dengan niat, ada satu perkara kata Syekh yang menukar kehidupan adat kita menjadi ibadah. Itu kurnia Allah kepada kita. Kehidupan adat kita, kehidupan harian kita boleh bertukar jadi ibadah kerana satu perkara. Apakah perkara itu? Perkara itu adalah niat. Apabila kita tukar niat, maka perkara yang adat menjadi ibadat. Kalau kita makan, kita lihat dengan makan ini, Allah beri kekuatan bagi kita. Kita makan itu untuk diberikan tenaga oleh Allah untuk mendirikan ibadah. Kita kerja, lihat untuk nafkah diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Maka perkara yang adat bagi orang menjadi ibadah pada kita. Justru apabila kita sebut tentang kehidupan beribadah, jangan sempitkan fikiran kita. Apabila kita kata ibadah itu sekadar ritual ataupun upacara ibadat sahaja. Kerana orang Islam ini adalah kehidupan dia itu jika dilihatkan dengan betul, maka keseluruhan kehidupan itu menjadi ibadah. Waktu saya remaja dulu, ada kawan saya, dia bekerja waktu cuti belajar. Dia cari duit bekerja sebab dia orang susah lah. Dia duduk, dia pergi 3 bulan cuti belajar, dia pergi kerja lah. Kemudian di Kuala Lumpur tu, ada sebelah rumah dia tu orang Kristian. Kristian baik. Baik, tanya khabar semua baik. Kemudian pada hari Maulid Rasul, dia kerja berniaga kan, kerja buat, boleh buat belaka, kargo lah orang kata. Dia tak ada cuti-cuti. Orang panggil dia pun pergi saja. Satu hari tu hari Maulid 12 Rabiul Awal, hari Maulid. Dia pergi kerja. Lepas tu jiran dia kata, dia balik kerja, jiran dia kata, macam mana kerja hari birthday, no? Hari Maulid ni, hari kelahiran Nabi mu, macam mana pergi kerja tu? Dia kata dia, kalau hari Christmas memang tak kerja lah, betul-betul pergi gereja dan meraihkan lah, menumpukan ibadat, dia kata. Lalu kawan saya jawab, itu beza kita. Dalam Islam, kerja itu pun ibadah. Jadi bekerja itu melakukan ibadah juga. Pada hari kelahiran Rasulullah pun buat kerja dengan niat yang betul, pun buat ibadah. Lalu tak terjawablah jiran dia tadi. Sebabnya ada orang yang bila sebut ibadah, dia faham duk rumah kurung, duk kerja buat apa semua. Itu konsep ibadah dalam Islam itu luas. Bukan hanya ibadah khusus, ada juga ibadah umum. Dan kalau kita teliti lagi, kita pernah bicara tentang ibadah ada dua, iaitu ibadah sya'airiyah dan ibadah ta'amuliyah.
Ibadah syairiyah ni yang melibatkan dengan syiar Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dah. Tapi ada ibadah ta'amuliyah, bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk. Ada orang yang hanya memberi minum anjing yang dahaga, dimasukkan ke dalam syurga. Dah. Jadi ada ibadah ta'amuliyah, bagaimana ibadah kita tentang muamalah kita, perhubungan kita, komunikasi kita dengan makhluk. Jadi itu antara perkara yang mengganggu perjalanan ibadah kita. Kata Imam Ghazali, ada 4 perkara yang akan datang. Yang pertama, kebimbangan kita kepada rezeki. Yang kedua, kebimbangan kita kepada bahaya. Yang ketiga, keresahan hati kita kepada bala bencana. Yang keempat, ketakutan kita ataupun kerisauan kita berkenaan dengan berbagai qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan dan sebagainya. Jadi apabila kita cuba mengasingkan diri daripada orang-orang yang nak melalaikan kita. Mungkin masa muda dulu kita ramai kawan-kawan, ataupun kita buat bisnes, ada kawan-kawan kontak dan sebagainya, ramai kenal. Tapi untuk urusan ibadah kita, mereka itu mengganggu ataupun membuat kita hanyut. Maka Imam Ghazali menyebut pada setengah tempat tu bahawa kita kena mengasingkan diri. Kita mengasingkan diri maknanya kita cuba lari daripada kawan-kawan ataupun persekitaran yang dapat menarik kita kepada kelalaian. Apabila kita sudah lakukan itu, kadang seseorang tu dia nak bertaubat, dia nak tinggalkan keburukan, tapi masih lagi bersama dengan orang-orang yang melakukan itu, dia mudah tertarik dan suka untuk dia memperbetulkan diri dia. Kalau orang duduk dalam kalangan ni, dia suka buat benda yang lalai, jadi kita pun duduk sekali ke dia sama, kita akan terlalai. Maka kita mula tinggal kerana kita nak menumpukan kehidupan ibadah kita untuk bekalan akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kadang-kadang setelah keputusan itu kita ambil, maka banyak makhluk ataupun orang-orang yang membantu kita, menjadi asbab bagi kita untuk dapat rezeki, dapat projek itu, dapat bekalan ni ataupun dapat berniaga ke apa ke, itu mereka itu apabila kita tinggalkan, kita mula rasa bimbang. Sebab dulu rezeki-rezeki yang kita dapat itu adalah kerana pergaulan kita dengan mereka. Jadi apabila kita lari ataupun mengasingkan diri daripada lingkaran itu, pergaulan dengan mereka, mula hati kita rasa bimbang, rasa takut tentang rezeki. Dan itu perkara yang mengganggu ibadah kita. Bukan mengganggu ibadah, mengganggu kehidupan beribadah kita. Yang kedua, takut kita kepada bahaya. Hati kita rasa takut kepada mara bahaya. Padahal apa yang akan ditentukan oleh Allah SWT belum lagi kita ketahui. Orang yang takut kepada perkara yang belum berlaku adalah orang yang derita sebelum masanya. Sepatutnya musibah tak mari lagi, tapi dia takut tahu dah. Siang malam dia fikir, tidur dak jendera dah pun set up balik kejut. Banyak fikir. Kalau buat gini, mari hok ni, kalau hok ni, mari hok ni, mari hok ni.
Jadi mereka yang takut kepada perkara yang belum ditentukan oleh Allah atau belum berlaku, belum dilaksanakan, belum ditakdirkan oleh Allah, maka mereka itu akan derita sebelum masanya. Tak jadi lagi, tapi kita takut dah. Terkanang dah kita. Itu antara perkara yang mengganggu kehidupan ibadah kita. Dan ketakutan ini banyaklah. Banyak ketakutan, macam-macam takut. Takut tu, takut ni, takut tu, takut ni. Dan ada orang yang dia takut mati. Maksudnya, dia rasa mati itu semakin menghampiri dia. Padahal zikrul maut itu, mengingati kematian itu adalah satu benda yang baik. Kerana dia dapat meredakan gelora nafsu kita. Tetapi ada ketakutan kepada kematian itu bukan hidayah, tetapi gangguan. Gangguan nafsu kita dan gangguan syaitan. Satu ketika pernah ada seorang orang dia takut mati. Dia bikin sombong. Takut tang dia. Jadi dia kunci bilik, dia duduk seorang. Pasal dia rasa dia nak mati dah. Kadang-kadang orang abang waktu pun tak tahu. Sembayang apa semua pun tak tahu kala dah waktu apa. Makan minum dah. Padahal ulama bahas bahawa ingat kepada kematian itu satu benda yang baik. Sedangkan Imam Ghazali dalam menguraikan tentang ayat minta pertolongan dengan sabar dan dirikan solat tu, sesungguhnya solat itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sentiasa sedar ingat mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, tapi Imam Ghazali cerita di situ, bagi hurai di situ ayat itu, tafsir di situ adalah allazina yazunnuna al-mauta fi kulli hin. Orang-orang yang sentiasa mengingati kematian di setiap saat. Bagus. Tapi ada orang ingat kematian ni, ketakutan dia tu menyebabkan terganggu kehidupan dia. Kunci bilik, ibadah pun tak bertambah. Lalu kawan-kawan ni tanya pada seorang tok guru. Tok, mana ustaz, apa yang berlaku pada kawan-kawan kita ni? Ya. Lalu ustaz tu kata tok guru tadi, bila seorang murid bertanya bagaimana nak membezakan antara takut kepada kematian yang benar dan takut kepada kematian yang buruk atau yang palsu. Maka kata Tok Guru tadi bahawa lihat kepada kesannya, lihat kepada akibatnya. Jika dia ingat kepada kematian menambah-nambahkan amalnya, maka itu adalah ingat kematian yang benar. Tetapi apabila dia ingat kepada kematian, takut kepada kematian, menyebabkan dia tadi jauh daripada Allah, lalai dalam melaksanakan ibadah, maka itu adalah gangguan daripada syaitan. Maka ketakutan tadi juga menyebabkan orang takut pada sesuatu perkara itu naluri. Itu fitrah kita. Kita tengok rimah, kita takut. Bukan syirik tu. Itu tidak syirik. Nah, kita tengok ni bahaya, kita takut. Tetapi bila ketakutan itu menjadi sifat ataupun menjadi perangai hati kita, itu masalah. Takut belaka. Kita manusia dari segi syariat, kita takut dok syirik, kita takut ke rimah. Tak? Kita takut ke buaya ke. Tak jadi syirik, kita seru tu. Bukan macam kita takut pada Allah, kita seru tu. Seru tu naluri kita. Tapi kalau dah diri kita tu, hati kita tu perangai dia dalam ketakutan, ini masalah. Ini masalah. Jadi yang mengganggu ibadah kita itu kadang-kadang kita itu dilanda ketakutan.
Dan nikmat amal itu adalah nikmat yang paling besar. Ya? Jadi perkara yang menakutkan kita itu seringkali mengganggu kehidupan kita. Kehidupan ibadah kita lah. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah belum lagi kita ketahui. Apa yang akan berlaku tidak kita ketahui, tapi kita takut awal dah. Dan yang ketiga, kita takut kepada bencana. Bala bencana. Takut. Jadi hati kita terfikir semua tentang hilang fitih, jatuh ke apa ke, kita takut. Jadi ketakutan kita itu menyebabkan terganggu kehidupan ibadah kita. Yang keempat, apa yang mengganggu ialah kepelbagaian ataupun berbagai bentuk qada dan qadar Allah SWT. Kadang perkara-perkara itu datang yang baik, tapi kadang-kadang yang kita rasa perkara itu buruk. Jadi perkara yang baik ini menyebabkan kita gembira, dan perkara yang buruk bagi kita menyebabkan kita rasa derita. Manusia ni hati dia akan rasa kesedihan ataupun duka cita bila dia boleh dua perkara. Yang pertama, dia boleh hak dia tak ambuh. Dia tak ambuh sakit, dia boleh sakit. Dan macam-macam lagi lah. Yang kedua, dia tak boleh apa yang dia nak. Tak. Yang pertama, dia boleh tak ambuh. Yang kedua, dia tak boleh benda dia nak. Tapi kalau kita tengok bagaimana perbahasan ulama tasawuf, antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu menyebut bahawa kesimpulan daripada perkataan beliau tadi ialah kehilangan nikmat yang ada lebih perik, lebih pedih daripada hajat yang belum kesampaian. Nah, kita kejar, kita nak benda kita tak nak lagi. Tetapi apa yang ada, yang sudah ada pada kita, bila dia hilang, dia lebih perik daripada hajat yang tidak kesampaian. Hilang je nikmat daripada tangan kita yang sudah dikurniakan oleh Allah, lebih pedih daripada hajat yang belum kesampaian. Oh, kalau zaman muda dulu kok, dia makan kepuk betuh gitu, perak. Daging tulang dia mabah perak. Cukup 40, cabut habis. Lepas tu, dah bila tua ni, dah bila berambah ni, makan kepuk pun kena rambah dulu. Baru dia sedar, Allah, sebatang gigi pun tak sama ke kereta Ferrari. Orang beri kereta Ferrari ke rumah besar ke, nak buat gigi tu ada balik. Tak boleh dah. Bukan gigi ke susu dah, gigi susu dia ada balik. Gigi kekal. Nikmat gigi sebatang tu pun dia tak nak beli dah. Dia boleh buat gigi tanang lah, gigi apalah, boleh buat. Tapi adakah sama dengan apa yang pernah dia nikmati, pernah dia perolehi? Tidak sama. Kesihatan dia lepas 40 semakin menurun. Adakah sama zaman muda di 20? Tak. Jadi bila dia renung, baru dia sedar bahawa kehilangan apa yang pernah dinikmati lebih pedih daripada hajat yang tidak kesampaian. Kita ni, kita tak sedar nikmat sekeliling kita banyak. Sebab tu kita duk tengok hak lebih. Kita tengok hak depan. Saya lah, kalau duk tengok tu tak ada lagi, tak nampak hak ada dah. Apabila hilang hak ada dah, baru kita tahu dilayang dia. Tak, manusia akan tahu dilayang suatu nikmat apabila dia telah hilang dari tangan dia. Baru dia reti. Lagi dah hilang, dia dah reti. Dia rasa sedap duduk semua. Tapi bila hilang, dia tahu betapa besar je. Macam tadi dah hilang gigi seputung.
Tak boleh dah. Nak balik asal dah. Kenapa? Mata kau kelabu, tambah muda jauh tengok. Nampak. Ya. Bila umur 40 lebih, kadang-kadang orang kata sombong dah. Nak tegur orang langsung. Kawan ni kalabu. Mata kalabu. Jadi tengok, dia nak siapa ni, nak senyum, takut orang lain. Ya. Kena pula orang puan, nak senyum lagi seru. Tapi orang kata, jumpa anak saudara kan, anak saudara kata, gua ada pok. Nak senyum langsung, kawan ni mata kelabu dah. Takut sapi ke dah tahu ni. Dia tengok je. Ya. Jadi kehilangan nikmat yang penuh dirasai itu lebih pedih daripada hajat yang tidak kesampaian. Bagaimana kita boleh menghadapi 4 perkara tadi? Bagaimana kita boleh mengharungi kehidupan ibadah kita ini dengan gangguan 4 perkara tadi? Yang pertama, bab rezeki kita takut. Jalannya, kata Imam Ghazali, ialah dengan bertawakal kepada Allah. Maknanya apa? Kita yakin dalam tauhid bahawa usaha kita tak beri bekah. Semua itu adalah qada perbuatan Allah, qada Allah semua sekali. Rezeki kita. Cuma kita dari segi syariatnya perlu berusaha bekerja. Bukan kerja kita menentukan perolehan kita. Rezeki adalah takdir Allah. Itu kita belajar lagi kitab tauhid. Itu etikot kita. Jadi, apabila kita yakin itu, tapi kita tidak meninggalkan amal, maknanya kita tak berhenti kerja, kita tetap berusaha. Nah, tapi kita teruskan kerja tadi, usaha kita itu dengan bertawakal. Bertawakal kepada Allah, iaitu kita mewakilkan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Dan tidak akan rugi orang yang bertawakal kepada Allah, kerana Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, mereka akan berjaya. Dia akan dicukupkan oleh Allah SWT. Dan kalau kita yakin dengan janji Allah ini, tak perlu cakap banyak, tak perlu sarah kedai kopi. Pasal keyakinan itu, kita bergerak bekerja. Kita bergerak berusaha. Tetapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, tawakal ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Saya sangat terkesan daripada perkataan guru saya. Dia kata, mudah-mudah faham je lah. Dia kata, masa kita hidup ni, kita mampu berusaha. Kita boleh gerak, kita boleh buat tu, kita boleh buat ni. Kita tak latih bertawakal. Maknanya, kita tak latih hati kita biar jadi tawakul, iaitu bertawakal kepada Allah. Bagaimana kehidupan kita selepas kematian? Itu lagi kita perlu bertawakal. Selepas kita mati, tawakal itu sangat lagi penting bagi kita. Kerana lepas kita meninggal, tak ada apa dia boleh buat. Kalau orang mandi kita nak buat kasar ke kita, ke anak-anak yang tinggal kita tak boleh buat apa. Sebab tidak ada usaha dah. Tidak ada kemampuan dah. Tetapi kalau kita tak latih tawakal itu pada hari kehidupan kita ini, di mana kita masih boleh bergerak, kita masih boleh berusaha, bagaimana kita menghadapi tawakal yang sebenar, iaitu selepas kematian. Tak boleh buat apa dah. Lepas roh kita berpisah dengan jasad kita, tak boleh nak buat apa dah. Serah pada orang, juru mandi, orang gali liang, orang sipang kita, orang talqin kita, tak boleh. Tak boleh nak gerak dah, tak boleh nak buat apa. Masa itulah tawakal sangat penting bagi kita. Tetapi kalau kita tak boleh latih kita, ataupun kita tak latih diri kita bertawakal pada hari ini, di mana kita masih boleh memilih, kita masih boleh berusaha, bagaimana kita boleh sampai ataupun kita boleh menghadapi kenyataan selepas kematian dengan penuh tawakal kepada Allah SWT. Jadi,
pada sekarang ni lah kita kena latih. Di mana kita masih ada usaha, masih ada pilihan, masih ada akal, masih ada kederak. Masa ni kita kena latih hati kita bertawakal. Mudah-mudahan, bukan wajib, bukan mesti, mudah-mudahan hasil daripada latihan kita bertawakal di dunia ini, kita boleh pakai selepas kematian. Bila kita latih dah di dunia ini, keadaan kederak kita ada, kita rasa ada kederak, kita rasa hidup, kita rasa sedar, kita rasa boleh pilih. Kita dah latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan apabila nyawa kita bercerai dengan jasad kita, hati kita boleh bertawakal di alam sana. Dan itulah sebenarnya hakikat tawakal. Kerana masa itu tidak ada lagi ruangan usaha kita, melainkan berserah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, bagaimana kita boleh menghadapi kegusaran kita berkenaan dengan perkara-perkara yang membawa kepada mara bahaya. Kata Imam Ghazali, berserahlah segalanya kepada Allah. Yang ini Allah itu adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita baca doa, kita baca zikir dalam Al-Quran tu, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah segala yang penolong, yang sebaik-baik penolong. Dan yang ketiga, berkenaan bagaimana kita menghadapi bencana, bala bencana, hendaklah kita berlatih diri kita bersabar. Dan yang keempat, bagaimana kita menyikapi ataupun bersikap dengan takdir Allah, itu kita kena latih diri kita redha kepada takdir Allah. Dan orang yang sampai kepada tahap redha ini ialah mereka yang bertuah. Kerana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Kan? Akhirnya, pengkasnya, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahan apa yang kita kata secara ringkas pada malam ini diberi manfaat oleh Allah SWT. Saya bukan datang untuk mengajar, hanya berkongsi, dan saya berhajat dan saya memerlukan doa tuan-tuan semua. Bukanlah saya mari nak mengajar, cuma berkongsi saja. Mudah-mudahan saya dapat doa tuan-tuan dan pengampunan daripada Allah, dipermudahkan urusan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.